saya nak minta maaf sebab akan ada dengar juga lori-lori yang lalu lalang. Kemudian saya juga nak minta maaf sebab kami tak boleh nak amalkan penjarakan sosial hari ini. Kamera kecil sebab memang ditakdirkan kami tak boleh berjarak sosial. So bagi yang berseorangan jangan jealous Okey, dengan saya hari ini adalah Dr. Isa. Kita import khas Dr. Isa daripada USIM. Dan saya memikirkan tajuk yang boleh saya manfaatkan pada hari ini. Again, berkaitan dengan keadaan kita sekarang lah. Tajuk yang saya pilih adalah, dan saya bincang dengan Dr. Isa, adalah berkaitan dengan motivasi perubahan tingkah laku. Sebab kita semua tahu satu dunia sekarang sedang membuat perubahan tingkah laku according to RMO kan. Satu dunia, setiap orang tak ketinggalan sedang memodifikasi dan sedang meningkatkan motivasi masing-masing untuk melakukan perubahan tingkah laku. So, tada, Dr. Isa sebelah untuk bersama-sama dengan kita. Okey, first kali kita nak tanya Dr. Isa, apa yang dimaksudkan dengan motivasi perubahan tingkah laku? Okey, Assalamualaikum dan selamat petang bagi semua penonton, sahabat-sahabat dan juga saya punya life partner saya, Dr. Ku. Terima kasih. Jadi bukan sempurna lah ya. Jadi semasa kita sepanjang tempoh kita dalam pergerakan PKP ni ataupun RMO dalam bahasa Inggeris ni. Jadi kita banyak duduk di rumah. Jadi saya rasa yang menonton pada petang ni pun tak terkecuali lah mengalami situasi PKP ni. Jadi yes, memang banyak situasi yang perlu kita buat adjustment, perubahan yang kita perlu buat. Dan hari ini apa yang saya nak kupas more or less motivasi perubahan tingkah laku banyak perkara lah. Jadi macam kita hari ini kita bukan cakap je lah pasal isu ketagihan semata-mata Jadi motivasi perubahan tingkah laku ni, kita seperkara yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesarnya lah. As simple as dari segi macam mana sepanjang tempoh PKP ni kita banyak sangat tentang kita punya komitmen tentang makan kalau kita hari biasa yang kita selalu komitmen bekerja, mungkin makan maksimum pun 3 kali lah tapi dalam tempoh PKP ni pagi, minum pagi, tengah hari, petang, malam. Jadi masing-masing, kalau contoh ambil nak timbang berat badan saya lah sendiri pun, saya pun ngeri. Itu antara tingkah laku yang mungkin kita nak adjust dari segi apa yang boleh kita buat lebih kita kata apa? Penyesuaian yang lebih produktif, yang kita rasa pun enjoy lah. Kita tak adalah makan and then at the end of the day kita makin membolat kan. Jadi itu salah satu contoh. Okey. Apa ni dia punya apa latar belakang filosofi ataupun teori macam ilmiah sikit dalam kelas pula macam teori lah. Macam latar belakang lah yang kita maksudkan dengan motivasi perubahan tingkah laku. Kenapa kita kena adanya perubahan tingkah laku tu? Okey, semua orang ni macam mana sekalipun dia akan berubah. Itu dia punya falsafah dia. Cuma kita melihat dari segi teori pendekatan, motivasi ni kalau kata dalam psikologi dia banyak lah.
daripada motivasi luaran, apa kata kata sebut extrinsic motivation ataupun motivasi dalaman, intrinsic motivation. Itu antara yang biasa digunakan. Jadi motivasi perubahan tingkah laku ni yang kalau kata yang pernah dengar, dia adalah satu pendekatan, dia ialah TTM, the Trans Theoretical Model, yang diperkenalkan oleh Prochaska, Di Clemente dan juga Norcross. Ni scholars daripada US lah. Jadi apa yang berlaku, ada tahap-tahap perubahan tingkah laku tu. Jadinya dia ada beberapa tahap yang penting lah, dan cumanya ada orang yang dari segi praktikalnya dia tak mengalami apa yang saya sebutkan ni nanti. Tapi dari segi logik, majoriti manusia yang ada dalam dunia ni, dia akan ada beberapa tahap yang saya akan sebutkan lah, apa yang ada dalam tahap-tahap motivasi perubahan tingkah laku tu kan. Okey, bermaksud dalam motivasi perubahan tingkah laku dia ada tahap dia. Ada. So, sebelum kita nak mengubah tingkah laku kita kena faham dulu ada berapa tahap, doktor? Dia ada yang kata 5, ada yang kata 4, ada yang kata 6, tapi kita ambil pukul rata 5 lah, senang. Kita ambil based on siapa yang 5? Yang ni kita pendekatan daripada Prochaska, Di Clemente dan juga Norcross tadilah. Okey. So kita nak membincangkan 5 tahap perubahan tingkah laku. Setelah kita yang pertama sekali kita dah kenal pasti tingkah laku tu kan. Yang kedua kita nak go ke another level, which is kita nak mengenal pasti apakah 5 tahap perubahan tingkah laku. So mungkin Dr. Isa boleh share dengan kita 5 tahap tersebut. Okey, saya bagi contoh lah. Kita bagi contoh satu, mungkin kita punya viewers kita boleh bagi contoh satu behavior, tingkah laku. Saya tadi bagi contoh makan. Ada orang tulis tadi nak menulis. Menulis, okey. Menulis. Ada assignment nak kena buat. Assignment nak kena buat. Okey, itu satu contoh. Contoh yang biasa, yang paling mudah untuk, yang paling relevan tu dari segi kurangkan berat badan ke, ataupun kurangkan makan nasi, kan, sebab kita rasa sekarang ni too much eating glucose, nanti nauzubillah kita takut nanti ada kencing manis kan. Sebab ini pun ada berkaitan juga, sebab pendekatan ni dia banyak juga digunakan oleh dalam healthcare juga. Dia ada 5 tahap. So yang cuma kita sekarang kita tak tahu ke tahap yang mana kan. Jadi 5 tahap tu, yang tahap yang pertama kita sebut sebagai pra-pertimbangan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut pre-contemplation. Okey, siapa-siapa mungkin boleh tulis. Yang pertama adalah pra-pertimbangan. Pra-pertimbangan ataupun pre-contemplation. Jadi orang yang pre-contemplation ni bahasa mudahnya dia rasa macam tak ada masalah pun apa yang dia hadapi tu. Sebagai contoh macam ni, saya makan nasi, saya rasa macam tak ada masalah pun makan nasi banyak-banyak satu hari kan. Sebab saya rasa saya makan sehat aja, tak ada apa-apa jadi masalah makan nasi pun. Ataupun jadi, kalau berat badan? Kalau berat badan, alah relax lah, baru 80, belum lagi 85. Contoh macam tu kan. Jadi tuan punya badan tu tak rasa ada masalah pada dia. Orang lain paling yang duk bising. Orang rumah ke ataupun mak ayah ke kan. Itu banyak berlaku lah. Ini memang life experience pun kan. Dan kadang-kadang diri itu, ada pengalaman tu berlaku kat diri saya juga. Itu yang tahap yang paling pertama lah. Yang kedua, yang ini yang banyak yang kedua. Yang kedua tu ialah tahap pertimbangan. Pertimbangan ni lah yang, ataupun dalam bahasa Inggeris dia contemplation ya. Tahap kedua, pertimbangan ataupun contemplation. Jadi yang kedua ni yang dia tahu dia ada masalah. Contohnya kata, berat aku dah naik 80 ni, 83 dah. Jadi dia nak berubah, dia ada cuma. Nak berubah, dia ada cuma. Nak, tapi dalam masa yang sama dia tak nak. Ada cuma atau ada tapi lah. Ada tapi, dia nak buat capi, dia banyak, dia nak ke depan, dia ada U-turn. Macam tadi tu kan, nak menulis, nak buat thesis tapi itu maksudnya itu dalam keadaan dalam contemplation. Dalam stage nombor 2. Nombor 2. Dan apa yang ada dalam stage nombor 2 ni ialah ada situasi perasaan yang dalam surah An-Nas kita sebut, dipanggil sebagai was-was, ataupun dalam bahasa Inggeris disebut sebagai ambivalent. Jadi
Ambivalent ni lah yang membuatkan kita rasa macam nak buat thesis, nak nulis ni tapi rumah macam apa, tongkang pecah ataupun ada orang sebut tadi kanak-kanak ramai. Thesis susah nak buat kat rumah sebab anak-anak ramai. Baru je nak letak tangan atas laptop tu, anak-anak semua dah pegang kat tangan kita dan sebagainya. Banyak sangat dia punya cabaran dia. Tak boleh nak move on. Tapi okey daripada nombor 1 tadi macam tak sedar-sedar kan. Dia kata kalau satu tu maksudnya tak payah buat thesis lagi lah. Awal lagi cuti PKP ni, banyak lagi masa. Ada lagi banyak 15 hari 16 hari lagi kan. Jadi 15 hari banyak lagi. Itu kalau kata cara fikir untuk level 1. Level pertama pre-contemplative. Nombor 2 sekali lagi Doktor ulang. Yang kedua pre-contemplation. Nak kena buat kerja. Okey. Yang kedua ni tahap yang saya kata tadi tu dia nak buat tapi dia ada tapi. Dia stuck lah in other words. Yang ketiga dia dah pergi lebih tinggi sikit. Dia dah pergi pada preparation. Nombor 3 preparation ataupun persediaan. Preparation yang mana dia tahu dia ada masalah, dia tahu ada isu dan dia rasa okey tak apalah. Yang lepas, esok aku nak start menulis. Always ada tomorrow Esok aku nak start diet. So macam tu. kat sini sebenarnya ada motivasi untuk kita melihat esok masih ada. Macam tu. Preparation Jadi ini yang banyak berlaku pada kawan-kawan yang recovery ataupun nak ubah. Addiction lah banyak tapi pun kita pun ada addiction kan. Addiction nak tengok Korea, cerita Korea. Banyak. Addiction nak baking sekarang jadi addiction kan. Macam Nazlan dia sebut kata sikap kita suka bertangguh. Well, so mungkin tengok kita sama ada sikap tu kita dalam keadaan selesa ataupun kita rasa macam esok kena buat dah. So kalau kata kita rasa macam nak buat dah, kita dah pergi pada preparation. Saya rasa macam saya banyak yang nombor 3 lah. Selalu ada esok. Siapa yang nombor 3? Dia berada nombor 3 sekarang. Okey, angkat tangan. Okay, so persediaan always ada tomorrow. Persediaan tapi tak bergerak-gerak. So persediaan ni bagus. Niat ni ada. Innamal amalu binniat tu ada. Bagusnya. Okeylah, baguslah. Cuma yang kurang bagusnya dia belum mula lagi. Tapi it's better daripada yang contemplation tu tadi. 1 dan 2. Alright. Nombor 4. Nombor 4, kita selepas kita dah prepare, bukan lepas lah maksudnya dalam kita prepare, kita dah ada action yang kita mula. In other words, sekarang juga aku buat. Bermula dengan apa? Buka laptop, type ayat yang pertama. Apa perkataan pertama yang mula? Kita dah pergi pada action dah. Semudah itu. Action ataupun dalam bahasa Melayunya tindakan. Stage yang keempat action ataupun tindakan. Okey? Tindakan lah. So jadi action ni sebenarnya banyak yang kita dah buat pun. Saya dah buat dah doktor semalam. Yes, memang kita ni sebab kita ingat motivasi ni dia macam iman kita lah kan. Iman yang kus wa yazid, yang kus wa yajuz. Maksudnya ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Iman kita. Jadi macam tu jugalah motivasi kita ni. Ada masa kita semangat betul, kita nak kurangkan kita punya berat badan. Macam saya hari tu main badminton lawan dinding kan. Hari ni tak sempat dah. Ada teringat dah kan. So itu dah pergi pada action nombor 4. Yang keempat dan yang akhir sekali, kelima adalah maintenance, pengekalan. Maintenance atau dalam bahasa Melayunya pengekalan. Okey, yang kelima. Yang kelima tu ialah action kita. Bukan action, maintenance. Maintenance. Okey, so dari kita dah pergi pada action, tindakan dan terus pergi lepas beberapa tempoh. Dalam teori ni dikata antara 3 bulan dan ke atas lah yang dikatakan sebagai pengekalan. Jadi barang siapa yang dah boleh konsisten istiqamah 3 bulan dan ke atas, dia anggap sebagai dah berada di tahap maintenance. Cuma dalam teori ni dia ada menyebut tentang relapse. Relapse tu maksud apa benda relapse tu? Kita jatuh balik lah, macam kita ni lah. Kalau contoh yang macam yang nak makan nasi, nak kurangkan makan nasi tu sampai satu tahap tu dia craving kan. Kita makan nasi ni, sedap nasi ni. Jadi ada masa ni craving ni adalah craving benda yang disuka. Okey, maksudnya relapse ni dia adalah satu apa? Dia adalah satu tingkah laku. Dia balik semula yang lama lah. Patah balik pada tingkah laku yang lama. Sebelum banding dengan apa yang dia dah mulakan proses recovery itulah.
Itu yang kita Maksudnya sebut dia relapse. boleh berlaku dekat mana-mana stage ke? Mana-mana stage, dan kita kena ingat tak semestinya relapse tu pergi lepas maintenance. Tak, kadang-kadang ada je selepas masa dalam contemplation pun, dalam dia nak buat ke tak nak buat ke tak nak buat, tak buat, jadi relapse. Jadi Mungkin stage nombor 1 tak relapse kot sebab dia masih lagi pre-contemplation, maksudnya Definitely dia masih yang- sebelum sedar diri. definitely yang level 1 tu tendency untuk dia relapse tu sangat tinggi lah, sebab dia rasa relax lah makan lah. Jadi ke dia memang tengah relax all the time? basically yang pre-contemplation ataupun tahap 1 yang para pertimbangan tu lah yang memang memang dalam keadaan relapse lah tu. Jadi kalau boleh kita ni, kita tak nak lah di tahap yang 1, sekurang-kurangnya tahap yang kedua dan ke atas. Jadi itu yang menjadi cabaran pada kita lah, untuk kita kekalkan, sebab setiap hari ni dalam tempoh RMO ni kita banyak terdedah dengan satu faktor risiko. Okey. Faktor risiko ni ialah faktor yang boleh membuatkan kita terdedah balik dengan tingkah laku yang lama. Kalau kata yang macam tadi contoh nasi, masa RMO ni pagi, petang, malam sentiasa nasi kan. Oh, maksudnya kita panggil istilah dia trigger Trigger lah. Jadi trigger tu one of the salah satu daripada faktor risiko, dan trigger ni macam-macam juga. Ada trigger dalaman, ada trigger luaran kan. Okey, kita pergi kepada trigger luaran dulu. Contoh tadi, Okey. dia on diet, tiba-tiba RMO, nasi tu sentiasa macam makanan makin banyak. So trigger luaran adalah food tadi. Kalau nak bersenam tadi, trigger luaran dia apa? Dia nak kurus. Tadi makan nasi juga. Dia nak buat tesis, dia nak menulis. Itu tandusan idea contoh. Okey, dia nak menulis, dia nak buat assignment, ataupun dia nak siapkan kerja-kerja yang tertunggak, ataupun dia nak mengemas rumah ke, ataupun dia nak buat jadual untuk ulang kaji anak-anak ke, ataupun dia nak kemaskan dia punya ruang luar rumah ke, tapi ada faktor luaran yang trigger. Boleh kita kata tak trigger tu tadi termasuk anak-anak ke yang mengganggu, itu ada boleh jadi salah satu faktor ke? Kita sebut faktor luaran ni dalam satu term yang mudah untuk orang ingat lah. Dia punya term tu datang dalam bentuk satu benda yang boleh berlayar, yang kita sebut sebagai boat. Okey. B-O-T. Ini Fah. B-O-T. Inilah ni trigger luaran ya. Barang, orang, tempat. Boat dalam bahasa Melayu B-O-T, barang, orang, tempat. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut PPT lah. People, place, thing. Jadi barang ni kita kata kalau kata kita memang trigger pasal nasi tu, ataupun kek, kita tukar kepada kek. Kek lah. Ramai betul orang baking. Baking. Alright, there you go. So baking tu ialah sumber trigger kita kan. Alamak, teringat lah bang sedapnya makan kek. Kek apa yang suka tu? Banyak kek. Contoh hari ni ada kek batik kan. Kek batik. Jadi kek batik itulah antara external trigger dia. Trigger. Jadi tak boleh nak buat perubahan tingkah laku sebab ada benda yang duk trigger kita tak boleh nak buat. Dan kita kena ingat dia bukan kek tu saja ya. Barang buat kek, jadi kena dia kitchen aid tu pun barang sumber trigger juga tu. Dapur, dapur tu kena fikirkan sesuatu lah kot. Kena buat renovation ke apa tu. Kita tak boleh tutup dapur. Okey, itu barang And then yang kedua, orang. Siapa orang yang akan minta tolong buat? Suami ke jadi yang sumber trigger, ataupun anak-anak ke, ataupun ada jiran kita. Kat mana jiran kita sebelah ni, ada je tengok jiran tu tengok dalam FB live hari ni petang ni. Jadi orang pun memang memainkan peranan. Ataupun orang lain post gambar kat Facebook kan, asyik tengok tiba-tiba roti keluar lah, nak meroti. Meroti. So, itu pun orang juga, orang-orang yang mengepost. So itu dia ada combination lah. Maksudnya dia ada combination of orang, dia ada combination tempat dan juga dengan barang. Okey, so yang ketiga itulah tempat So mungkin apa yang saya sebut ni dia dah agak outdated lah, sebab sekarang ni tempat
Yes, kalau macam tadi kata nasi, kita dah tahu nasi tu, kalau kata nasi tu duduk atas meja, atas pinggan, memang kita akan rasa sentiasa Sorry, tak boleh makan. mengamalkan penjarakan sosial. Kami tak biasa Oh. berpisah. Prof, kalau kita Prof masuk, saya ke Prof, kita nak buat jarak sosial nanti tak nampak apa, nampak bangku je. Jealous lah tu. Ha.